Hai semua. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah Bab 2, Nutrisi dan Teknologi Makanan, iaitu Sains KSSM Tingkatan 5. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah memerihalkan gizi seimbang. Nombor 2, menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Nombor 3, mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Mula-mula sekali, sebelum kita mendalami topik ini, kita perlulah pertama sekali mengetahui apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang bermaksud pemakanan dengan kesemua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Cikgu percaya murid-murid semua dah tahu apakah dia kelas makanan yang dimaksudkan. Kita dah belajar semua ni dalam sains mendengar rendah. Yang ini merupakan ulang kaji semula. Okey, yang pertama sekali kelas makanan karbohidrat. Kedua, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Oleh itu, semasa kita makan, seharusnya kita makan makanan yang mengandungi kesemua ketujuh kelas makanan ini dalam kuantiti yang betul. Bukan sebarang kuantiti lah, pakai suka hati kita makan. Okey, setiap kelas makanan ini mempunyai fungsinya yang tertentu. Karbohidrat adalah sumber bekalan tenaga untuk kita melakukan kerja. Protein pula membaiki tisu yang rosak dan untuk pembesaran. Nombor 3, lemak sebagai sumber tenaga, sebagai penebat haba kepada badan dan melarutkan vitamin adik. Vitamin adik ini iaitu A, D, E, K adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak. Vitamin mengekalkan kesihatan badan manusia. Mineral mengekalkan kesihatan badan, termasuklah gigi dan juga tulang. Pelawas mencegah sembelit ataupun membantu kita senang ke tandas. Itu senang mengeluarkan bahan kumuh ataupun tinja daripada badan kita. Air bertindak sebagai pelarut, iaitu melarutkan bahan makanan yang tercerna ataupun melarutkan bahan-bahan kimia lain di dalam badan. Dan juga sebagai media pengangkutan, iaitu mengangkut bahan tercerna dan juga bahan kumuh lah daripada badan kita. Dan mengawal atur suhu badan, supaya suhu badan manusia selalunya sentiasa kekal pada 37 darjah Celsius. Okey, malnutrisi. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita makan berlebihan atau kurang kekurangan kelas-kelas makanan yang tertentu yang sepatutnya kita ambil dalam diet seharian kita. So, jika kita makan terkurang ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan, ia akan menyebabkan malnutrisi. Berikut adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Yang pertama sekali, goiter. Goiter jangan disalahfahamkan dengan beguk. Beguk adalah sejenis penyakit yang dialami disebabkan oleh tindakan bakteria lah, yang disebabkan oleh bakteria. Tapi kalau goiter, bengkak di leher ini disebabkan oleh kekurangannya memakan makanan yang mengandungi iodin. Scurvy, gusi berdarah, akibat kekurangan vitamin C. Marasmus, selalunya dialami oleh kanak-kanak lah, ataupun di negara-negara yang miskin, kekurangan makanan. Kerana marasmus disebabkan oleh kekurangannya karbohidrat. Kwashiorkor, kwashiorkor pun selalunya berlaku pada kanak-kanak lah, apabila dia kurang mengambil protein. Perut membuncit. Hampir sama macam marasmus, tapi marasmus lebih kepada kebuluran, kekurangan karbohidrat, manakala kwashiorkor kekurangan protein. Rickets, seperti dalam gambar inilah, rickets adalah satu keadaan di mana tulang tidak terbentuk dengan baik dan membengkok. Seperti yang kita lihat dalam gambar ni, kaki kanak-kanak ini membengkok disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rabun malam, maksudnya pemandangan pada waktu malam tidak berapa jelas, sentiasa kabur pada waktu malam akibat kekurangan vitamin A. Ada lagi beberapa contoh
penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi lah, tapi cikgu tak bincangkan di sini. Murid-murid bolehlah surf internet ataupun membaca buku-buku lain untuk mengetahui jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Seterusnya, konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, konsep pinggan sihat Malaysia ini adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Disebabkan oleh kajian mendapati bahawa masyarakat di negara Malaysia ini kebanyakannya adalah berada di tahap yang obes, mengalami masalah obes iaitu kegelutan. Nanti cikgu akan ceritakan lebih lanjut lagi lah. Jadi KKM mengeluarkan konsep ini supaya masyarakat dapat mengatasi masalah obesiti mereka, iaitu makan berdasarkan ukuran pinggan yang bersaiz 10 inci ataupun 25 cm. Okey, konsep pinggan sihat Malaysia ini merupakan satu alat visual yang menunjukkan jumlah makanan bagi setiap kumpulan makanan dalam kuantiti yang tertentu. Okey, harus dimakan dalam sesuatu hidangan agar mencapai diet seimbang dan sihatlah, seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, bukan sebarang makan mengikut sebarangan kuantiti, tetapi mengikut konsep ataupun kuantiti yang telah ditetapkan. Okey, kalau dalam konsep pinggan sihat Malaysia ini, seharusnya kita makan suku pinggan itu diisi dengan nasi, macam dalam gambar ni, ataupun karbohidrat lain. Suku pinggan diisi dengan ikan ataupun sumber protein yang lain, dan separuh lagi diisi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, iaitu lawas lah. Seterusnya, kita haruslah mengetahui konsep nilai kalori makanan. Nilai kalori makanan adalah bermaksud jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap dalam oksigen. Biasanya nilai kalori makanan ini kita boleh perhatikan daripada label makanan yang terdapat di bahagian belakang setiap bungkusan ataupun pack makanan. Biasanya terdapat pada label makanan. Kuantiti tenaga itu boleh diukur dalam unit kalori ataupun joule. Diukur dengan sejenis alat yang kita namakan calorimeter bomb, seperti yang tunjukkan dalam gambar inilah. Ini adalah satu alat untuk mengukur nilai kalori dalam makanan. Definisi 1 kalori ataupun 4.2 joule ialah kuantiti tenaga untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. 1 gram air ataupun 1 gram makanan sebanyak 1 darjah Celsius. Yang dalam jadual ni pula menunjukkan nilai kalori dan kilokalori lah. Kalau 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule tenaga, dan 1 kilokalori sama dengan 4,200 joule makanan ataupun 4.2 kilojoule, kilojoule lah kalori makanan. Kelas makanan tertentu mempunyai nilai kalori yang tertentu. Biasanya setiap makanan itu tak samalah bilangan kalorinya. Jadi selalunya orang-orang yang peka terhadap nilai kalori ini, dia akan jaga pemakanan dia. Biasanya macam atlet ataupun model, geragawati yang mementingkan saiz badan mereka. Jadi nilai kalori ini sangat penting dan mereka selalu telitilah. So karbohidrat mengandungi nilai kalori sebanyak 16.7 kilojoule, protein 16.7 kilojoule, dan lemak ataupun fats, dalam bahasa Inggeris lemak 37.6 kilojoule lah. Lemak adalah yang mengandungi nilai kalori yang tinggi lah. Jadi kalau kita nak jaga badan kita, kita kurangkan pengambilan lemak yang nilai kalorinya tinggi. Kita boleh menjalankan eksperimen yang ringkas di makmal untuk menentukan nilai kalori makanan. Jadi kita berpandukan konsep sebuah calorimeter bomb, tapi kita gunakan kaedah yang ringkas untuk menentukan nilai kalori sampel-sampel makanan. Kita boleh sediakan radar seperti dalam gambar ini, menggunakan tabung didih, termometer, kaki retort, sampel makanan, dan plasticine lah, untuk menegakkan makanan, dan kita bakar makanan tersebut untuk menaikkan suhu air
sebanyak 1 darjah Celsius. Dan dari situ kita akan kira nilai kalori makanan. Kita bakar makanan dengan menyalakan pemetik api. Ini adalah contoh untuk merekodkan keputusan lah berdasarkan sampel makanan yang kita gunakan. Contohnya kacang tanah, ikan bilis ataupun cebisan roti. Biasanya sampel makanan tu kita gunakan 1 gram. Jisim air yang kita gunakan samalah dalam setiap kes. 3 kali kita perlu buat eksperimen. Pertama sekali kita perlu rekod suhu awal sebelum kita panaskan makanan. Dan keduanya perlu rekodkan suhu akhir selepas kita panaskan makanan dan apabila makanan menghangatkan air dalam tabung didih itu. Kita ambil suhu yang terakhir selepas makanan selesai dibakar dengan lengkap. Lepas tu kita ambil ataupun kirakan perubahan suhunya. Suhu akhir tolak dengan suhu awal, dapatlah perubahan suhu. Kemudian macam mana kita nak tengok makanan mana yang mengandungi kalori yang lebih tinggi? Kita haruslah menggunakan formula yang terdapat di sini, yang cikgu tunjukkan di sini. Formula dia ialah 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Yang ini sudah ditentukan oleh saintis lah. Kita akan ambil nilai 4.2 ni, darab dengan jisim air iaitu 10 dan darab dengan perubahan suhu air tadi yang kita kira di sini tadi, bahagi dengan jisim sampel makanan, biasanya 1 gram, darab dengan 1000. Sebab kita nak dapatkan nilai dalam kilojoule. Oleh itu kita darab dengan 1000. Daripada situ kita catatlah nilai kalori bagi kacang tanah, ikan bilis dan roti. Selepas itu terbandingkan makanan mana yang biasanya menghasilkan nilai kalori yang tinggi. Secara teori adalah makanan yang jenis karbohidrat ataupun lemak lah. Seterusnya, faktor yang menentukan keperluan kalori individu. Terdapat faktor-faktor tertentu yang akan menentukan setakat mana kita perlu ambil makanan ataupun kalori yang kita perlu. Antaranya ialah umur, jantina, saiz badan, pekerjaan ataupun aktiviti fizikal, iklim dan keadaan kesihatan. Jadi di sini ada 6 faktor yang akan menentukan keperluan kalori seseorang individu. Umur, kanak-kanak ataupun remaja ataupun orang muda biasanya akan makan lebih. Sebabnya mereka adalah lebih cergas. Kanak-kanak ataupun remaja biasanya lebih cergas lah, aktif dalam pergerakan mereka. Jadi mereka perlu makan banyak. Jantina, lelaki biasanya memerlukan kalori yang lebih daripada wanita. Jadi kita tengok biasanya lelaki makan banyak, wanita kurang. Sebab wanita dia tak suka aktiviti fizikal, tak suka aktiviti cergas. Jadi dia lebih suka berehat dan duduk-duduk. Bukan macam lelaki lah, aktif kan. Jadi bila aktif, makan banyak. Saiz badan. Saiz badan yang besar memerlukan kalori yang lebih. Sebagai contoh, orang yang bersaiz badan besar lah ataupun gemuk, biasanya dia naik tangga pun memerlukan tenaga yang lebih berbanding dengan orang yang kurus. Jadi mereka perlulah makan lebih banyak. Pekerjaan atau aktiviti fizikal. Mereka yang melakukan kerja berat macam buruh, orang yang melakukan kerja kasar lah, biasanya makan banyak berbanding dengan orang yang kerja dia santai, tak berat macam kerja di pejabat ataupun macam guru, tak banyak melakukan aktiviti yang cergas, jadi kuranglah makan. Iklim, individu yang hidup di tempat iklim yang sejuk, contohnya dalam gambar ni, orang-orang Eskimo, orang di tempat sejuk, negara sejuk, biasanya mereka makan lebih. Selalunya lemak lah, sebab lemak membantu untuk menghasilkan lemak di bawah kulit sebagai penebat haba dalam cuaca yang sejuk. Kalau kita di negara panas ni, kita kurangkan makanan yang berlemak lah, makan biasa-biasa saja. Keadaan kesihatan, perempuan mengandung ataupun orang sakit, dia memerlukan kalori yang lebih lah. Perempuan mengandung kan dalam kandungannya ada baby kan, jadi kena makan lebih. Orang yang sakit pula, bergantunglah, kadang-kadang kita perlukan kalori yang lebih untuk
supaya badan kita cepat sihat dan kembali pulih seperti sedia kala. Kadang-kadang orang sakit juga hanya makan makanan-makanan yang tertentu sajalah, bukan semua makanan yang dia boleh makan. Kesan akibat pengambilan kalori yang tidak menepati keperluan. Maksudnya kita makan berlebihan, tidak mengikut ketetapan lah. Contoh yang pertama, masalah kesihatan yang pertama, obesiti ataupun kegendutan. Yang ditunjukkan dalam gambar ni. Biasanya orang yang obes, saiz pinggan dia besar, perut dia buncit. Inilah tanda-tanda obesiti lah. Puncanya, akan makanan yang tinggi kalorinya secara berlebihan untuk jangka waktu yang panjang. Hari-hari suka makan makanan yang berlemak, seperti dalam gambar. Jadi kesan dia meningkatkan risiko menghadapi diabetes, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Nanti cikgu akan terangkan apa dia penyakit arteriosklerosis ini. Jadi obesiti ini boleh membawa kepada masalah kesihatan yang lain lah. Jadi seharusnya kita perlu menjaga berat badan kita. Janganlah sampai obes. Sebab obesiti membawa kepada penyakit-penyakit lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kesihatan yang kedua, anoreksia nervosa. Seperti yang tunjukkan dalam gambar ni lah. Ini biasanya berlaku pada perempuan. Sebab kita anggap diri kita sentiasa gemuk, kelihatan gemuk, tapi padahal sebenarnya badan adalah kurus. Adalah satu penyakit psikologi lah, yang sentiasa menganggap dirinya gemuk, tapi sebenarnya tak begitu. Cuma satu perasaan takut ataupun risau sajalah. Akibat daripada anoreksia nervosa ni, ia boleh membawa kepada penyakit-penyakit malnutrisi yang lain. Contohnya kekurangan darah, keletihan, dan juga penyakit-penyakit malnutrisi lainlah, akibat kekurangan nutrien dalam badan. Dan untuk jangka masa yang panjang juga boleh membawa kepada maut. Masalah kesihatan arteriosklerosis. Arteriosklerosis ini adalah penyakit yang berkaitan dengan arteri lah, saluran darah ke jantung. Puncanya akibat pemendapan kolesterol pada dinding arteri ataupun salur darah, seperti dalam gambar ini. Kalau salur darah yang biasa, yang normal, lumen, kita kata lumen, ruang kosong tu yang membawa darah tu, lumen tu besar. Tapi kalau ada enapan kolesterol pada dinding, dia akan mengecilkan saiz lumen. Oleh itu menyebabkan pengaliran darah tidak mengalir dengan lancar. Dan boleh menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi dan membawa risiko penyakit jantung ataupun stroke. Murid-murid jangan dikelirukan dengan antara penyakit stroke dengan penyakit jantung lah. Penyakit stroke ni biasanya berlaku apabila darah tidak sampai ke otak. So bila darah tak sampai ke otak, segala fungsi badan boleh berhenti dan kita boleh jadi lumpuh lah. Penyakit jantung adalah berpunca daripada pengaliran darah yang tak sampai ke jantung lah. Kalau stroke sampai ke otak. Dia adalah berbeza. Seterusnya, diabetes mellitus ataupun dalam bahasa orang awam kita panggil sebagai kencing manis. Puncanya disebabkan oleh pengambilan makanan ataupun minuman yang tinggi kandungan gulanya secara berpanjangan. Seperti dalam gambar ni, suka makan makanan yang manis, banyak gula. Akibatnya kita boleh mengalami penyakit kencing manis. Kesan daripada penyakit kencing manis ini boleh menjejaskan penglihatan. Lama-lama penglihatan boleh menjadi rabun ataupun kabur, menjejaskan ginjal dan sistem saraf dan juga luka lambat sembuh. Ini adalah salah satu contoh akibat daripada penyakit diabetes lah. Mengalami luka tetapi luka tu lambat sembuh dan lama-lama akan menjadi bernanah ataupun macam ini, cedera berpanjangan lah, tak boleh nak baik, tak boleh nak sembuh. Yang terakhir adalah hipertensi ataupun kita panggil dalam bahasa orang awam tekanan darah tinggi.
Okay, dalam gambar ini adalah salah satu cara lah secara elektronik yang kita boleh gunakan untuk mengukur tekanan darah kita. Okay, kalau pergi ke hospital itu adalah satu cara lain lagi lah, menggunakan pembaris ataupun ukuran berskala. Yang ini adalah elektronik. Berpunca daripada pengambilan makanan yang tinggi kandungan garamnya secara berpanjangan. Okay, suka makan makanan, kalau makan je mesti letak garam, mesti letak perisa garam ataupun kicap, suka masin dan garam. Okay, akhirnya boleh meningkatkan risiko penyakit seperti penyakit jantung dan juga strok. Okay, sekian sahajalah pembelajaran kita pada kali ini, iaitu nutrisi, berkaitan dengan nutrisi. Jumpa lagi di dalam bab yang lain. Bye.